Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan rezeki dan nikmat untuk kita sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama dengan yang lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk saling ingat memperingati antara satu sama lain. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu. Sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Terima kasih kepada Surau Al-Amin Putrajaya yang mana sentiasa berusaha untuk berkongsi ilmu, berusaha untuk mewujudkan suasana ilmu walaupun kita dalam pandemik COVID-19 yang sampai hari ini tidak tahu bilakah penghujungnya. Hari itu kita dah nampak macam ada sinar. 4,000. Tiba-tiba naik 5,000. Tiba-tiba 10,000. Hari ni 11,000. Allahu Akbar. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan, Allah sedang uji kita dengan pelbagai ujian. Saya dengan gembiranya pada awal apabila tengok kes makin turun, dekat-dekat nak masuk 4,000. Maknanya dalam hati ni kata, ya Allah, bolehlah buka masjid lepas ni. Bolehlah buka surau lepas ni. Maknanya lepas ni bolehlah kita berkorban, buat ibadah korban dan sebagainya. Nampak gaya gelap. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, kita diberi peluang untuk melakukan ibadah korban dengan mewakilkan kepada pihak-pihak berwajib. Mungkin ada yang buat tapi tak banyak. Masjid A dibuat tak banyak. Kerana mereka terpaksa membuat ataupun melakukan ibadah korban itu di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Apapun, tuan-tuan dan puan, ibadah korban tetap nampaknya ada sinar. Kerana umat Islam pada hari ini saling bersatu. Ada yang cuba melakukan ibadah korban dengan mewakilkan kepada pihak-pihak NGO. Dan NGO ni pula dia akan ada orang kata apa, badan-badan ataupun dia ada tempat-tempat penyembelihan yang telah mereka buat persetujuan bersama. Lepas melakukan penyembelihan, mereka akan pack, akan kumpul, akan orang kata apa, akan bungkus mengikut kadar yang telah ditetapkan untuk diedarkan kepada fakir miskin. Yang hari ini fakir miskin makin meningkat. Daripada T20 turun kepada M40, M40 turun ke B40, B40 wallahu alam ke mana mereka tu. Itu sebabnya hari ini kita pakat-pakat membantu, pakat-pakat tolong-menolong. Dan saya selalu daripada awal memang saya galakkan umat Islam, tambah-tambah di musim pandemik ini, kita melakukan ibadah korban dalam negara kita. Kita wakilkan kawan-kawan kita buat di dalam Malaysia. Sebab apa? Ada kawan-kawan kita ramai tak ada makanan. Ramai yang tidak ada pendapatan. Ada yang bekerja dulu, dah kena berhenti suaminya. Lepas tu isterinya pula, ada yang suami isteri kena berhenti sekaligus. Ya Allah, tuan-tuan dan puan, macam-macam dugaan Allah uji kita pada musim COVID-19. Tuan-tuan, hari ini kita akan sama-sama menyambung perbincangan kita dan juga berkongsi pengalaman dan juga ilmu berkaitan tentang al-udhiyah, iaitu korban. Ibadah korban ni tuan-tuan dan puan, satu ibadah yang Nabi SAW tak pernah tinggal. Nabi akan buat setiap tahun. Itu sebabnya dalam kitab Al-Quran, dalam kitab sunnah Nabi Muhammad SAW, dalam ijma' ulama' menjelaskan bahawa ibadah korban ini satu pensyariatan yang perlu kita buat sama-sama. Siapa yang ada kemampuan, kita buat. Boleh mampu beli seekor lembu, buat lembu seekor. Ada mampu beli seekor unta, buat unta seekor. Kalau ada mampu buat kambing, kambing.
Kalau tak mampu nak beli seekor, ambil sebahagian daripada 7 bahagian yang ada pada lembu, kerbau, unta dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan bincangkan bahawa pensyariatan udhiyah ataupun ibadah korban ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Lepas kamu menunaikan ibadah solat, lepas tu kamu melakukan ibadah korban, khutbah hari raya, dan selepas itu lakukanlah ibadah korban seperti mana yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan, kalau kita nak bincang tentang hukum, saya rasa semua orang tahu hukumnya. Hukum udhiyah ini sunnah muakkadah. Kenapa disebut sunnah muakkadah? Sebab sunnah yang dituntut. Sunnah yang digalakkan untuk kita buat apabila mempunyai kemampuan. Sunnah muakkadah. Nabi tak pernah tinggal. Tu dia. Bukan wajib, tapi ia sangat dituntut. Bila ada duit sikit, buatlah. Buat, tak ada masalah. Saya Alhamdulillah Allah bagi rezeki, boleh buat. Ada kawan-kawan kita, boleh buat bukan seekor, berpuluh-puluh ekor. Seorang dia buat berpuluh-puluh ekor. Alhamdulillah. Dia bubuh nama makcik dia, bubuh pakcik dia, bubuh adik-beradik dia. Dia duit banyak, Alhamdulillah. Tapi daging tu bukan untuk dia. Lembu tu bukan untuk dia. Semua dia hantar dekat kawasan-kawasan orang fakir miskin. Itulah kebaikan dan kemuliaan apabila kita melakukan ibadah korban. Ya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi itu adalah merupakan sunnah muakkadah. Apa syarat-syarat sah untuk kita melakukan ibadah korban? Dia ada dua bahagian. Bahagian pertama, syurut yajibu tawaffuruha fi man arada an yudhhiya. Syarat pertama untuk orang yang nak melakukan ibadah korban tu. Orang nak melakukan ibadah korban ni, yang pertama orang tu mesti Islam. Tak sah daripada orang yang bukan Islam. Cuma baru-baru ni ada orang tanya, Ustaz, YB kawasan kami ni bukan Islam, Ustaz. YB orang kawasan kami ni bukan Islam. Tapi dia selalu bagi, setiap kali ibadah korban, dia akan bagi seekor lembu. Dia bagi 2 ekor lembu. Ada yang bagi 5 ekor lembu. Jadi boleh tak buat ibadah korban? Saya kata, kalau lembu itu nak niatkan atas si fulan YB yang bukan Islam tu, tak boleh lah, sebab syaratnya mesti orang Islam. Selalunya YB ni dia bagi je 5 ekor. Ambil. Ni kawasan saya, ni dun saya, ambil ni kawasan 5 ekor, 10 ekor. Ambil 10 ekor. Tapi bukan atas nama dia. Pandai-pandailah orang masjid, pandai-pandailah AJK masjid dan buat macam mana. Ada AJK masjid, kumpulan yang pertama, dia nak cari dana untuk masjid, nak cari dana untuk surau. Macam mana dia buat? Dia dapat 10 ekor, jadi 10 ekor tu dia jual. Sebab YB kata ambil. Kami bagi kami bagi kepada pihak surau untuk buatlah untuk orang kampung. Tak kisahlah macam mana pun. Ada AJK yang pertama, dia buat macam mana? Dia jual bahagian, duit tu bukan untuk dia orang, tapi untuk surau dan masjid. Boleh. Tak salah. Jadi setiap bahagian-bahagian tu dibeli oleh orang yang berkemampuan. Satu kumpulan yang lain pula, dia tak jual. YB bagi 10 ekor lembu, okey, bagi kepada siapa-siapa yang ada kat depan tu, yang susah, yang tak boleh nak tak pernah nak melakukan ibadah korban, bubuh nama dia kat situ. Letak nama A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang Islam. Walaupun lembu tu dihadiahkan oleh orang bukan Islam, tapi masa korban ada 7 nama, semuanya orang Islam. Boleh, tak ada masalah. Ada juga AJK masjid yang buat macam tu. Sebab apa? Dia kata tak perlu, masjid dah banyak duit, surau banyak duit, YB bagi, jadi kita bagi kepada AJK ataupun orang kampung yang susah-susah, yang tak pernah melakukan ibadah korban. Maknanya pemimpin kat situ dia cerdik, dia akan cari siapa yang susah. Pernah buat korban tak makcik? Tak pernah. Maka dia pun bubuh nama, bagi cukup 10 ekor tu. Maknanya dalam setiap seekor ada 7 orang fakir miskin. Jadi kan bagus itu. Maknanya kita kita gunakan pemberian orang itu untuk melakukan ibadah korban. Tak salah. Tapi orang yang nak bubuh nama kat situ mesti orang Islam. Orang bukan Islam tidak sah. Ya, itu pertama. Tapi kalau dia nak bagi, boleh ambil. Ada orang bukan Islam, dia bagi duit.
Dia bagi duit dekat pengurusi masjid, dekat AJK surau. Dia kata ambil lah ni duit 12,000, cari 2 ekor lembu. Buat ibadah korban. Pandai-pandailah kamu bagi-bagikan daripada 2 ekor tu, bagi 12. Carilah siapa-siapa orang fakir miskin. Boleh, tak ada masalah. Ya, tuan-tuan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-hurriyah. Mestilah orang itu merdeka, bukan seorang hamba. Yang ketiga, al-bulugh. Mestilah balik. Fala tasihul udhiyah min al-sabi. Budak-budak tak boleh lah. Dia kecuali memang bapak dia niatkan untuk dia, lain lah. Ini sekarang budak tu nak buat sendiri. Dia tak balik lagi, tak boleh. Yang keempat, al-aql. Mesti orang itu berakal. Kalau dia gila, tak boleh lah. Tak boleh. Fala tasihul udhiyah min al-majnun. Yang kelima, al-istita'ah. Mesti ada kemampuan. Yashtaritu fiha an yakuna al-mudahi indahu ma yakfihi wa yakfi ma ya'ulahu min fi ayyamil 'id wa yakunu 'indahu ma yakfi li kiswati fadli. Maksudnya, tuan-tuan perempuan, syarat untuk kita melakukan ibadah korban ni juga, mestilah orang itu mempunyai kemampuan. Ramai orang sedih tahun ni. Tak ada. Selalu buat ibadah korban tahun ni, duit tak ada. Kena buang kerja, isteri kena buang kerja, ataupun isteri seorang kerja, atau suami seorang kerja. Jadi banyak duit nak diperlukan untuk keluarga. Anak nak masuk universiti, anak nak masuk kolej, anak nak belajar, dan macam-macam lagi lah. Jadi dia tak mampu nak buat. Tak apa, tak berdosa ni kita. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita dah ada niat. InsyaAllah Allah akan bagi niat itu untuk kita melakukan ibadah korban pada waktu-waktu yang lain. InsyaAllah. Jadi biar ada kemampuan. Macam sekarang ni pun nak buat ramai-ramai macam biasa-biasa sebelum COVID. Ya, sekali surau tu buat 20 ekor. Masya Allah. Ada surau 30 ekor. Surau bukan masjid tau. Ada masjid sampai 40, 50 ekor sekali buat korban. Ramai betul. Siap ada peralatan yang lengkap. Orangnya ramai. Gembira orang kampung datang. Tapi tuan-tuan sekarang dah tak boleh buat. Ada yang terbantut. Maka sabar. Kita buat apa yang kita mampu. Tak salah. Itu sebabnya ada setengah orang dia buat ibadah korban di luar negara. Dia kata murah saat kat sana. Saya ada mampu banyak ni. Tak apalah. Dia mampu untuk buat di luar negara sebab dia mampu banyak itu. Sekarang ni ramai orang nak buat kat luar negara. Sebab apa nak buat kat luar negara? Dia kata murah Ustaz. Dianya kaya. Duitnya banyak. Tapi nak buat kat luar negara sebab murah. Dah niat tak betul dah. Patutnya kita buat kat luar negara itu sebab apa? Sebab kemampuan kita banyak tu sahaja. Tak apalah. Jadi janganlah kita ni duit banyak. Beli kereta berlambak-lambak. Rumah besar. Aircon saja kat rumah saja dah sampai 2-3 ribu ringgit sebulan. Elektrik. Jadi tuan-tuan, nak buat ibadah korban, cari tempat yang paling murah. Mana paling murah dari luar negara ni bukan semua tempat dia buat. Cari mana negara yang paling murah. Tu dah tak betul dah. Itu sebabnya saya nasihatkan kepada kawan-kawan di luar sana, kalau nak melakukan ibadah korban, jangan kita nak cari yang paling murah sedangkan kita mampu. Kalau orang tu betul-betul memang mampu banyak tu saja, tak kisahlah. Dia buat ikut kemampuan dia. Masalah sekarang ni orang yang mampu bahkan lebih daripada kemampuannya nak cari tempat yang paling murah. Itu yang tak bagus tu, tuan-tuan perempuan. Jadi sekarang ni kita perlulah ingat untuk melakukan ibadah korban mesti ada kemampuan. Baik, tuan-tuan perempuan. Manakala haiwan yang kita nak sembelih tu mestilah min bahimatil at'am, mestilah daripada binatang-binatang yang disebut dalam Al-Quran yang dibuat oleh Nabi SAW, yang iaitu al-ibil, iaitu unta. Unta kat Malaysia ni tak ada lah kan. Kat luar negara memang banyak. Lepas tu yang kedua al-baqar, iaitu lembu, ya, al-ma'z, wad-dan. Ni semua ni antara binatang-binatang yang dibenarkan, ya, yang dibuat. Ma'az, orang kata macam kerbau, ya, kerbau, kambing, biri-biri, itu semua tu dibenarkan dalam Islam. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, perkara penting juga yang kita kena faham, binatang yang kita nak sembelih ni juga mestilah binatang yang selamat daripada segala keaiban.
Para ulama jelaskan, Ustaz, ni kalau kita nak buat ibadah korban, kita buat kat luar negara, Ustaz, tak tahu lembu tu elok tak elok. Tak. Kita sekarang ni bila dah wakilkan kepada NGO sebagai contoh. Kita wakilkan ke NGO, kita wakilkan sebagai contoh, kita wakilkan kat MAPIM. Kita wakil kat MAPIM. MAPIM pun buat. MAPIM tu kena pastikan yang Allahumma salli ala Muhammad, lembu yang nak digunakan atau nak dikorbankan mesti yang terbaik. Saya sebagai penasihat syariah kepada MAPIM memang saya akan selalu bagi tahu. Bila ambil lembu tu mesti yang terbaik. Mesti dengan kos yang telah dibayar oleh umat Islam wakil kepada kita. Jadi jangan pula nanti pergi sana kita cari yang paling murah, yang paling kurus. Tu tak boleh. Tapi Alhamdulillah saya tengok NGO ini bila kita nasihat, dia orang dengar. Bagus. Jadi itu sebabnya kalau kita nak menjadi wakil kepada umat Islam, nak wakil kepada rakan-rakan kita yang tak mampu untuk melakukan ibadah korban di tempat tersebut, kita wakil. Maka kita kena cari yang terbaik. Kita yang diberi amanah ni kena pastikan lembu, binatang-binatang yang nak dikorbankan itu binatang yang terbaik. Itu penting. Apa maksud yang terbaik? Tidak ada penyakit-penyakit. Antaranya aura al-bayyin, iaitu ada masalah mata. Tak naklah ada masalah mata. Ya. Tidak juga ada masalah kaki. Tidak ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kulit. Terputus sana, terputus sini. Itu semua tidak mahu. Tidak dibenarkan oleh Islam. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, binatang ni kalau boleh kita ambil yang gemuk, yang sihat. Sebab Nabi dia akan menyembelih ibadah korban daripada 2 ekor kambing yang gemuk dan tanduknya besar. Apa maksud tanduk besar? Maksudnya badannya sihat, tanduknya pun besar. Sihat, gemuk. Untuk apa? Untuk kita lakukan ibadah korban dan kita menderma bagi kepada mereka yang memerlukan. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Apa perkara yang ingin saya jelaskan di sini? Bila kita melakukan ibadah korban, kita kena bahagikan daging-daging itu. Kalau kita sendiri buatlah. Tapi sekarang ni kita wakilkan ke orang, kita ambil, bagi semua dekat orang. Itu lebih baik. Sebab apa? Kita niat nak bantu orang-orang yang memerlukan. Kita Alhamdulillah ada. Tapi kalau kita nak ambil pun tak salah. Semoleknya, daging korban itu dibagi kepada 3. 1/3 untuk jiran tetangga. Jiran tetangga, sahabat handai, kita bagi. Itu 1/3. Selalu kita dapat lebih kurang 15 kilo. Katakan, kalau lembu tu besar, dalam 15 kilo sekali dengan tulang. So, dalam 15 kilo tu kita dapat tu, kita kena pecahkan kepada 3. 3. So, 3 bahagian tu 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Gitu. So, 5 kilo untuk jiran tetangga, sahabat handai, rasa sikit seorang. Itu 1. 5 kilo lagi untuk fakir miskin. Masya Allah. Itu memang kena cari fakir miskin. Wajib daripada kalangan umat Islam. Itu yang terbaik dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya kita bagi kepada umat Islam, fakir miskin yang memerlukan kepada makanan. Itu sangat cantik. Dan 5 kilo lagi untuk kita. Kalau lagi sikit untuk kita, lagi bagus. Cuma ada orang kata, Ustaz, anak beranak kita ramai, Ustaz. 5 kilo lah kita bagi anak beranak kita, rasa juga anak-anak kita. Anak ada 11, 12. Jadi tak ada masalah. Dia ambil, yang penting 1/3 daripada jumlah yang dia dapat. Kalau dia dapat 15 kilo, so 5, 5, 5. Cantik kan? Maksudnya kita bagi pada 3. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ada soalan, tuan-tuan dan puan boleh tanya dan boleh terus type dekat bahagian komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab apa yang termampu. Kalau tak mampu, saya akan rujuklah kepada fatwa-fatwa. InsyaAllah. Baik. Ada soalan dekat sini. Sementara kita ada soalan ni, kita baca dulu soalan. Harun Muhammad. Kenapa korban kat luar negara lebih murah dari dalam negara? Adakah betul lembu luar negara itu murah? Tuan-tuan dan puan, ada tempat yang murah, ada tempat yang mahal. Kalau kita sembelih dekat Syria, dekat Lebanon, dekat Palestin,
ia lebih mahal daripada negara kita. Kos nak pergi dan macam-macam lagi lah. Ada beberapa kos yang perlu kita tanggung. Kita kena ingat, ada pula negara-negara yang murah. Macam kita buat dekat Kemboja. Ada yang murah. Jadi kita tak boleh nak samakan lembu Malaysia dengan lembu Kemboja, lembu yang ada dekat Syria, Palestin dan sebagainya. Semua tempat-tempat ini, kalau tambah-tambah Palestin, nak dapat lembu tu bukan senang sebab dia negara yang sedang bergolak. Negara yang dijajah oleh Yahudi laknatullahi alaihim. Jadi oleh sebab itu dia punya lembu agak mahal. Hatta kalau kat sana kita pakai dolar tau. Bukan murah. Saya pergi sana pun, masa pergi Palestin, makan aiskrim dia pun boleh tahan pakai dolar, $10 satu. Katakan saya beli kopi ni. $10. Ni beli RM10. Dekat sana $10. $10 dah RM45 satu cawan. Dekat sana pakai dolar. Dolar USD. Jadi nak bagi tahu dia nilai tu berbeza. Nilai wang, nilai harga lembu, tempat tu boleh dapat atau tidak. Jadi kos dia lebih mahal. Dan kita kena ingat juga, bila kita buat di luar negara, ni wakil-wakil ni, NGO ni nak pergi sana, takkan dia pakai duit dia. Dia pun akan ambil daripada kos yang kita bagi. Dia akan kumpul. Dia adalah kos macam seorang mungkin kalau nak seekor lembu, kita kena bayar untuk luar negara mungkin RM4,000. Mungkin daripada RM4,000 tu, RM1,000 tu kos pengurusan. So kalau ada 20 ekor, ada 50 ekor, ada 100 ekor, so 1,000 kalilah 100 lebih kurang. Jadi berapa orang boleh pergi? Sebab nak buat proses ni memang letih tuan-tuan. Orang yang pergi saja tahu. Tanyalah, jangan kita kata alah pergi lillahi ta'ala, tak boleh. Sebab dekat sana perlukan bayar orang yang nguruskan lembu. Lepas tu kita kena bawa wakil-wakil kita ataupun wakil-wakil NGO ni pergi tengok lembu tu elok tak elok sebab takut ada berlaku penipuan. Lepas tu nak kena ambil gambar. Semua tu mesti komplit. Jadi selalunya saya akan pastikan bila tengok geng-geng NGO ni nak pergi dia mestilah ikut orang kata keperluan sahaja. Dia tak boleh saja-saja nak pergi berjalan sambil-sambil tengok makan angin. Tu tak boleh. Sebab apa? Ini dipakai duit orang. Duit orang, pakai duit orang yang orang kata yang mewakilkan kepada pihak NGO ataupun badan-badan tertentu ini untuk melakukan ibadah korban. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya, ibadah korban ini bila dibuat di luar negara, kita kena kira semua kos-kos penerbangan dan sebagainya. Itu satu. Kalau hatta di Malaysia pun kita kena faham bahawa bila kita wakilkan kepada badan-badan tertentu untuk buat, tambah-tambah kita tak boleh buat sendiri sekarang ni, kat surau dan masjid tak boleh buat sendiri, kita terpaksa wakilkan orang. Jadi wakil tu perlu kita kena ingat, masukkan dalam kos itu termasuk kos pengurusan. Saya selalu pesan kena bezakan berapa daging lembu, kos daging lembu dan kos pengurusan tu kena bezakan, kena nampak berapa. Barulah kita ni tidak ambil duit orang dengan cara yang salah. So kita maklumkan bahawa kami ambil daripada seekor lembu ni berapa ratus ringgit untuk kos pengurusan. Boleh. Sebab lembu itu kita kena bagi makan. Bukan beli saja. Beli lembu kalau katakan kita bawa, macam saya masa kita buat dekat UKM juga kan. So lembu turun 3 hari ke 2 hari tu, 2 hari tu memang kita kena jaga. AJK kena pastikan lembu tu cukup makan. Tak boleh masa beli gemuk, bila sampai kat tempat kita, jadi kurus sebab makan tak ada. Tak boleh, dia kena jaga, maintain makanan tu. Jadi dia kena bagi makan, bagi minum, bagi duit upah orang jaga selama 2 hari, takut kena curi dan sebagainya. Maka semua kos itu perlu dibayar. Jadi bayar kat mana? Dalam kos yang kita ambil secara pukal. Yang terbaik sekali tuan-tuan dan puan, mereka pihak-pihak badan-badan ni, saya nasihatkan kalau boleh detailkan berapa harga seekor lembu dekat sana. Sebab kita ni bukan bisnes tau. Kadang-kadang ada setengah orang dia nak jadikan ini bahan bisnes untuk dia kaya. Tak boleh. Sebab ini kita minta wakil, kita nak tolong je. Nama pun tolong. Kan? Cuma diorang bayarkan kos kita buat pengurusan. Itu je. Jadi kalau boleh, cuba bagi tahu jelas-jelas berapa harga lembu tu. Tu yang bila ada orang dapat tahu. Saya kadang dengar, banyak juga dengar tuan-tuan. Orang cakap, buat ibadah korban dekat luar negara patutlah. Murah.
sebenarnya bila saya pergi sana, ada yang kan bila sebut buat ibadah korban di Kemboja, kita sini minta 3-4 ribu ringgit. Bila tuan badan pergi jalan, saja pergi jalan, tanya, jumpa orang-orang jual lembu kat sana. Berapa seekor lembu? Oh, dia kata 2,000. Dah, sudah. Dia kata, oi, rupa-rupanya NGO ni ambil sampai 2,000. Dah. Jadi fitnah. Itu sebabnya sebaik-baiknya biar jelas dan telus. Berapa kos lembu dan berapa kos pengurusan tu. Biar jelas. Selesai masalah. Kos penyembelihan berapa. Kos orang jaga berapa. Kos untuk bertolak ke luar negara tu berapa. Semua tu kena kira. Lepas tu berapa orang yang pergi. Takkan satu batalion pergi semua kot. Mesti orang-orang yang perlu saja. Semua tu mesti dikira dengan jelas. Lepas tu masa kita minta duit dengan orang, kita bagi tahu siap-siap. Itu baru telus. Saya lebih suka macam tu. Barulah orang tak boleh nak claim, nak marah kita. Ni bagi tahu siap-siap. Okey, lembu harga dia 4,500 seekor. Harga lembu kat sana 3,000 atau 3,500. 1,000 tu ada kos pengurusan. Kami ambil daripada setiap lembu tu RM1,000 untuk buat kos pengurusan. Dekat sana, kat sini, nak bayar orang sana, bayar orang sini. Semua kami uruskan. Tuan hanya doa banyak-banyak biar apa yang kita buat itu sampai kepada kita. Itu sudah memadai. Dan saya lebih suka begitu, ya, tuan-tuan perempuan. Walaupun bukan semua yang berani buat. Bahkan diorang letak umum macam tu, kita pun tak tahu berapa harga kos lembu, berapa kos pengurusan, kita pun tak tahu. Jadi kalau nak telus, nak bagi orang percaya kepada kita, biar jelas, ya, berapa kita ambil dan berapa kita gunakan untuk membeli lembu dan sebagainya. Baik. Ada soalan lain ya? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah ada seseorang mewakilkan kita untuk buat korban lagi bagi pihaknya, akan tetapi beliau ingin merahsiakan pohon pencerahan? Macam mana tu? Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah seseorang mewakilkan kita untuk buat korban bagi pihaknya, akan tetapi beliau ingin merahsiakannya? Okey. Boleh tak dia nak merahsiakan ibadah korban dia? Boleh. Boleh. Tapi orang yang diwakilkan itu atau orang yang mewakilkannya tu kena maklum lah. Kalau saya mewakilkan A, ya, saya wakilkan Pak Alip, tolong korbankan saya punya bahagian. Tolong korbankan lembu korban saya di luar negara. Pak Arif ni kena tahulah. Sampai sana dia yang akan niatkan untuk saya, mewakilkan saya kat sana. Tak ada masalah. Tapi dia tak bagi tahu. Bila orang tanya siapa punya, ini rahsia dia, hamba Allah bagi kepada fakir miskin. Boleh. Tak ada masalah. Tapi dia dengan orang yang nak bawa duit dia ataupun hasrat dia ni, kena tahulah. Sebab dia nak niatkan kat sana nanti. Jadi maksud dirahsiakan ni, iaitu merahsiakan dia punya ibadah korban daripada diwawarkan kepada orang ramai agar tidak ada timbul perasaan riak. Itu sebenarnya. Jadi kalau katakanlah kita nak elak daripada perasaan riak, nak elak daripada perasaan takbur, ujub dan sebagainya, maka dirahsiakan. Boleh, tidak ada masalah, dibenarkan oleh syarak. Ya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Salam Ustaz. Dalam seekor lembu yang dibahagikan kepada 7 bahagian, organ dalaman, kaki, kepala, ekor dan sebagainya, bagaimana cara pembahagiannya? Kalau ikutkan tuan-tuan perempuan, pembahagian mestilah sama rata. Kalau ekor panjang ni, 7 orang bagi 7 lah. Tapi tak bolehlah berebut nak yang kepala, yang ni nak ekor kecil, yang ni kepala besar. Tuan-tuan, atas budi bicara. Apa yang pasti, yang zahir, yang besar tu semuanya sama rata. Yang tu ada tulang, yang ni pun ada tulang. Dia tak boleh duduk dekat atas tu, kita minta, mentang-mentang kita ambil satu bahagian, kita minta semuanya daging batang pinang. Tak boleh lah macam tu, tuan-tuan. Itu dah melampau. Kita bila buat ibadah korban, kongsi dalam seekor lembu, semua kita akan kongsi. Hati bagi 7, jantung bagi 7, ekor bagi 7, kaki bagi 7, daging batang pinang bagi 7. Semua bagi 7. Ikutlah berapa. Kecuali tuan punya badan tak nak. Selalu yang orang tak nak kulit, kepala. Kepala ni kan. Tak apa, saya tak nak kepala. Ambil lah semua. Jadi dia tak ambil pembahagian kepala. Jadi orang yang nak kepala tu silakan ambil. Selalunya kalau kat Malaysia ni, orang-orang yang suka ambil kepala ni,
rakan-rakan kita daripada Indonesia, dia suka. Dia pandai masak sup kepala ke, daripada Bangladesh. Dia orang pandai masak. Okey lah. Macam orang kita ni nak daging apa? Daging betis ya, nak daging orang kata apa? Batang pinang je. Sebenarnya kalau kita pandai masak, hebat tuan-tuan. Kawan-kawan saya orang Arab, kepala kambing tu, ya Allah, pandai dia orang masak. Dia rebus, lepas tu dia buka, makan dengan roti. Saya tak makan, tapi saya tengok kawan-kawan saya Arab yang suka makan. Tak ada masalah, tuan-tuan perempuan. Jadi kecuali, kalau ikutkan kepala pun kena bagi 7. Tapi dah sebab orang semua tak nak, tanazzalan haqqih, dia tak nak, orang kata apa, kepala tu, silakan. Ada orang dia tak nak ekor, saya tak nak ekor. Dia bagi kat siapa-siapa nak, terpulang. Bahkan kalau yang lebih detail lagi, dah orang tak nak tu, dia pecahkan pula, dia bagi 5. Kalau semua tak nak, tak apalah, bagilah kat siapa-siapa yang nak. Baik. Dalam tempoh sekarang, afdal kita buat korban atau afdal kita bantu bagi barangan makanan bagi mereka yang terkesan dengan COVID-19. Afdal kita korban ibadah korban. Sebab ibadah korban ni setahun sekali je. Bagi makan juga. Korban setahun sekali je. Kita ambil satu bahagian dan kita betul nak bagi makan kat orang, daging-daging tu kita bagi kepada mereka yang memerlukan. Sebab dalam keadaan COVID-19 ni ramai juga yang tak makan daging. Ramai juga orang susah. Bila kita bagi kepada orang fakir miskin, kepada orang susah, diorang ni ada 2 hak. Sama ada diorang nak makan, diorang boleh makan. Tapi diorang kata nak makan apa? Daging ada, beras tak ada. Daging ada, lauk nak masak tak ada. Maka dia boleh jual daging tu. Tak salah, itu hak dia. Dia jual daging tu, dia dapat duit, katakan dia jual daging dapat RM30. Dia dengan RM30 tu dia boleh beli beras, dia boleh beli lauk pauk, dia boleh beli telur untuk makan seminggu. Contoh. Boleh, tak salah. Terpulang kepada orang fakir miskin tu. Kita tak payah nak tentukan. Kita bagi, terpulang pada dia. Kalau dia nak makan, silakan dia makan. Kalau dia kata kalau dia jual, dia lebih memberikan keuntungan untuk dia untuk makan lebih hari, untuk makan lebih banyak waktu, itu terpulang kepada kebijaksanaan orang tersebut. Memang saya jumpa tuan-tuan perempuan, masa kita bagi ibadah korban kan, kita bagi 2 kilo contoh. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf Ustaz, memang kita orang makan, kita makan ambil sikit je, bagi hilang nafsu tak makan, bagi memuaskan nafsu makan daging tu. Yang lain semua kami jual Ustaz. Sebab bila kami jual, kami dapat RM100. Bila dapat RM100, kami beli beras, kami beli telur satu papan ada 30, jadi kita boleh makan lama Ustaz. Jadi maknanya diorang boleh guna duit tu untuk meneruskan kehidupan. Kalau ambil daging tu, sekali makan habis lah. Jadi lepas tu nak makan apa? Jadi terpulang kepada orang fakir miskin. Itu sebabnya kita digalakkan memberi kepada fakir miskin dan kita kita serahkan urusan seterusnya kepada mereka. Dia nak makan, dia nak jual untuk meneruskan kehidupan yang hari-hari seterusnya, silakan, tak ada masalah. Jadi kedua-duanya baik. Ada orang dia berani dia buat korban dan dia juga tetap membuat ibadah perkongsian makanan dan sebagainya. Okey, ada satu lagi soalan. Sekarang ini terlalu banyak pihak promosi korban luar negara seolah-olah menjalankan perniagaan, mengambil keuntungan atas ibadah korban ini. Inilah yang saya risaukan tuan-tuan dan puan. Sebenarnya saya antara orang yang sangat tegas ya dalam isu buat ibadah korban. Saya selalu pesan kalau nak buat ibadah korban daripada dulu lagi, buatlah dalam negara kita. Dahulukan negeri kita dulu. Kalau negeri kita ni memang dah banyak daging, dah banyak dah lembu-lembu, dah banyak dah kambing-kambing dikorbankan, pergi negeri-negeri lain pula. Dalam Malaysia lagi, tu Sabah Sarawak tu banyak tempat yang memerlukan daging, yang tak pernah makan daging pun ada. Kita bagi pada mereka. Ni kawasan-kawasan yang jauh daripada bandar, orang susah. Itu lebih baik kita bagi dan kita melakukan ibadah korban. Jadi jangan kita jadikan ibadah korban ni semata-mata untuk kita kaya ya tuan-tuan puan. Jangan. Sebab kaya seperti itu tak akan membawa kepada keberkatan. Jadi bukan semua yang buat begitu, ada segelintir saja. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok, saya bukan duta. Saya tak ambil jadi duta untuk ibadah korban. Walaupun ada yang nak membayar saya banyak sekian, memang saya takkan ambil. Sebab
saya tidak mahu mengambil keuntungan daripada kesusahan orang lain. Ada orang dia menyimpan duit untuk melakukan ibadah korban. Tiba-tiba kita nak ambil untung kat situ. Tak. Kita nak ambil untung untuk buat untuk jual beli, okeylah. Tapi kalau sekadar saya nak ambil untung atas tengah-tengah, saya ajak orang ramai, lepas tu saya dapat untung, saya dapat persen pula kat situ, saya tak berapa selesa. Jadi oleh sebab itu saya selalu mengatakan bahawa mulakan ibadah korban itu dalam negara kita dulu. Mahal sikit, tak apa, tapi kita puas sebab kita dapat tengok dan kita boleh bagi kepada fakir miskin. Tapi kalau ada orang tu nak buat juga luar negara, dia kata luar negara lebih murah, terpulang. Sebab tidak ada salahnya untuk kita melakukan ibadah korban di luar negara. Cuma orang-orang tengah ini, tolonglah, amanahlah dengan duit yang telah diberikan kepada kita untuk menguruskan ibadah korban. Ni sampai masuk mahkamah, apa cerita? Sampai orang nak saman, apa cerita? Sampai saya dengar cerita, satu video digunakan untuk semua jemaah, tak boleh lah. Jadi oleh sebab itu, kita kena berhati-hatilah. Ya, tuan-tuan dan puan, ini amanah orang. Kita akan dipersoal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor, apakah dengan kita sign borang atau kita bayar sahaja, wang korban tersebut dah dikira wakalah korban? Ya, bila kita tanda tangan, sebab tanda tangan tu bukan tanda tangan kertas kosong. Kita tanda tangan, semua dalam tu ada akad. Kita mewakilkan ibadah korban kita. Sama ada 1 ekor ke, 2 ekor ke, atau sebahagian daripada lembu, sebahagian daripada unta. Kita wakilkan dan kita tanda tangan, kita bersetuju untuk menjadi mewakilkan ibadah korban kita ini kepada badan-badan tertentu, NGO ke, badan-badan tertentu, untuk buatkan ibadah korban di luar negara ataupun di negeri-negeri yang susah. Maka tidak ada masalah, itu sudah dikira sebagai wakalah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Selamat malam Ustaz. Selamat malam. Saya nak tanya, boleh tak daging korban simpan sampai sebulan dalam freezer? Tak digalakkan. Itu maknanya kita ambil banyak. Kalau kita nak buat ibadah korban, kita ambil bahagian kita, tak apa. Masalah sekarang ni, kita ambil banyak bahagian orang lain, kita simpan dalam peti, kita tak makan, bahkan berlebihan, itu tak boleh. Sebab ada orang fakir miskin, 1 hari pun tak cukup. Setengah hari pun tak cukup. Seorang dia ambil satu plastik pun tak cukup untuk family dia. Kita simpan sampai berbulan-bulan. Ni apa? Korban ni untuk kita ke untuk orang? Korban ni, ibadah korban ni untuk kita jamu orang. Sama ada kita masakkan untuk orang. Kalau ibadah korban, digalakkan kita bagi mentah-mentah. Memang niat ni untuk tolong orang. Bila dapat mentah, orang nak jual boleh, orang nak makan boleh, terpulang pada dia. Tapi kalau ibadah akikah, kita digalakkan masak siap-siap. Masak siap-siap, bagi sedap masak, bagi orang makan. Sebab kita nak nak kongsi makanan kepada orang. Beza dua benda. Tapi dua-dua tu ibadah yang digalakkan dalam Islam. Ya, tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum Ustaz. Afdal korban di Mekah atau di tempat lain? Tak ada syarat ataupun tidak ada orang kata apa afdalnya kita buat ibadah korban di Mekah ataupun di tempat lain. Afdal tempat kita buat ibadah korban adalah tempat kita berada. Kalau Nabi dan para sahabat berada kat Mekah, Madinah, dia orang buat kat Mekah dan Madinah. Sebab memang tempat mereka. Macam kita di Malaysia, kita buat kat tempat kita dan cari tempat orang susah. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sebab apa? Kita buat ibadah korban nak bagi fakir miskin, jiran tetangga kita, rakan-rakan kita, taman kita, kampung kita dapat merasai nikmat daging itu. Itu sebenarnya maslahat ataupun maksud daripada, maksud tu bahasa Arab, falsafah di sebalik korban. Jadi apa kita buat kat Mekah? Bila kita buat Mekah, kita kat Malaysia, kita buat kat Mekah. Untuk apa buat kat Mekah? Sebab situ afdal. Dia orang sembelih situ, dia orang pergi hantar kat negara-negara lain juga. Jadi lebih baik kita mulakan dekat tempat kita. Bila ada lebihan-lebihan, barulah buat dekat luar negara. Saya lebih suka begitu, tuan-tuan dan puan. Kalau orang nak marah pun, yalah, itu hak saya, pandangan saya. Saya lebih suka begitu. Dan ulama-ulama tempat saya belajar pun, mereka menggalakkan kita buat dekat tempat kita terlebih dahulu. Qabla an nazbahal baqar fi makan yang lebih baik daripada kita buat penyembelihan di tempat orang lain atau di negeri atau negara orang lain.
Dahulukan kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, anak beranak kita. Kalau macam di Kelantan, suka tuan-tuan. Diorang kalau tak COVID kan, diorang sembelih, diorang buat sama anak beranak dia, bagi-bagi anak beranak. Anak beranak diorang ramai. Satu kampung tu anak beranak dia. Ada yang susah, ada yang memerlukan daging, dikongsi. Itu yang terbaik sebenarnya. Daripada kita duduk buat kat Mekah, buat kat Madinah, kita pun tak nampak daging tu. Kita pun tak nampak lembu tu dibagi kepada siapa? Wallahu alam. Ni kita nampak depan mata kita. Kita buat kat taman kita buat kat surau kita buat kat masjid kita. Ni kalau lepas COVID tadi lah. Ni kalau sebelum masa COVID ni memang tak boleh buat apa-apa lah. Memang kita terpaksa wakilkan kepada pihak yang berautoriti untuk melakukan perkara tersebut. Ustaz, kita tidak dibenarkan ke tempat penyembelihan kerana SOP. Apakah hukumnya tu Ustaz? Mohon pencerahan. Tak apa. Sebab memandangkan kita sekarang dalam menjaga SOP, menjaga nyawa kita tu penting, maka kita hanya mewakilkan kepada pihak berwajib. Wakilkan kepada NGO-NGO yang diorang ni ada lesen untuk keluar. Mereka ada lesen untuk, ada kebenaran untuk pergi mengagih-agihkan makanan. Silakan. Kita bagi kepada mereka yang boleh melakukan ibadah korban tersebut. Cuma nasihat saya kepada NGO-NGO ini, badan-badan ini agar amanah dengan duit orang. Jangan kita jadikan kerja ini menjadi wakil ibadah korban ini untuk mengkayakan kita. Na'udzubillah. Tolong. Kita ni sebenarnya wakil untuk memudahkan urusan orang saja. Nak bisnes benda lain. Bisnes benda lain. Kalau betul-betul nak bisnes, jual lembu tu. Jadi tokel lembu. Senang. Kamu memang betul-betul bisnes. Jual mahal lembu tu, jual lah mahal. Orang beli. Orang tak beli, tak apa. Simpanlah lembu tu. Jadi kalau kita nak jadi wakil, kita niat nak tolong. Tapi dalam masa yang sama, kita mengambil keuntungan yang lebih. Bahkan kadang-kadang sampai menyebabkan makan tahun dia panggil. Sekali bulan ibadah korban di musim haji, dia punya duit untung masa ibadah korban tu boleh makan setahun. Na'udzubillah. Jadi jangan buat macam tu. Saya yakin ramai yang amanah, yang telus, cuma ada sebahagian-sebahagian yang mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Na'udzubillah. Ya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Baik, ada soalan lagi daripada Dayang Adis. Dayang. Assalamualaikum Ustaz, macam mana kita buat korban berhutang? Tak digalakkan. Kan tadi dah bagi tahu. Syarat untuk kita melakukan ibadah korban ada kemampuan. Bila ada kemampuan, baru kita buat. Tak payah nak berhutang. Berhutang tu nanti kan menyusahkan pula. Kita mati nak kena bayar hutang tu. Jadi sekarang ni buat apa yang kita mampu. Kalau tak mampu tahun ni, simpan. Banyakkan menabung. Menabung sikit. Nanti bila dah cukup, baru kita buat ibadah korban. Tu. Jadi tak payah kita nak berhutang. Sebab berhutang tu tandanya kita tidak mampu. Bahkan kita menyusahkan orang lain pula untuk mengeluarkan duit mereka untuk bagi kat kita. Jadi tak digalakkan kita berhutang untuk melakukan ibadah korban. Baik, ada lagi soalan? Daripada Kamarul Rafihan. Ya. Assalamualaikum doktor. Boleh tak kita buat korban untuk family hanya dengan satu bahagian ikut kemampuan kita? Kita untuk satu bahagian, satu nama saja. Tapi kalau dia nak niat untuk ramai-ramai, tak apa. Hadali wali ahli baiti. Dia niat untuk dia, sebahagian tu untuk dia. Sebab satu ekor lembu boleh 7 bahagian. 7 bahagian bermaksud 7 orang. Cuma setiap orang tu nak niatkan untuk keluarga dia, ahli baitih, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW juga berniat begitu. Tapi atas nama siapa bahagian tu? Atas nama bahagian Nabi SAW. Jadi tak kena satu bahagian tu satu orang, tetapi dia boleh niatkan untuk ramai. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau ikutkan, saya pergi haji tahun ini, tapi tidak dibenarkan. Sedihnya, jika tahun depan saya tidak berkesempatan lagi, adakah berdosa? Tidak berdosa. Sebab tahun ini kita sepatutnya pergi haji. Tetapi disebabkan COVID-19, kita tak pergi. Tiba-tiba sampai tahun depan, kita sakit pula. Duit pun tak ada, katakan, ditakdirkan. Na'udzubillah. Macam mana? Adakah kita berdosa? Tidak berdosa. Sebab sepatutnya yang kita pergi tahun ini, kita terhalang daripada menunaikan ibadah haji kerana COVID-19, bukan salah kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan hisap dan hitung kecuali apa yang kita mampu sahaja, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah.
Ustaz, nak tanya, boleh ke bernazar korban last minute? Ninda Anis, boleh, tak ada masalah tuan-tuan perempuan. Dah kalau ada mampu untuk sembelih, katakan, mampu untuk buat ibadah korban last minute, silakan, tak ada masalah. Cuma tak payahlah bernazar. Ya. Nazar ni bagus, disyariatkan. Cuma ia tidak digalakkan. Kalau nak buat ibadah, buat je terus. Niat dia terus, saya nak buat ibadah korban. Nazar ni boleh buat, cuma uh, lebih baik kita buat dengan kerelaan hati. Jangan kita pula, kalau aku dapat, baru aku nak buat. Kalau aku tak dapat, aku tak nak buat. Dia boleh buat, tak salah. Disyariatkan pun, nazar ni. Ya? Assalamualaikum, Doktor. Sekiranya semua umat Islam di mukim kita sudah terima bahagian masing-masing dan masih ada baki, bolehkah lebihan tersebut diberikan kepada non-Muslim? Thank you. Tuan-tuan dan puan, dalam mazhab Syafi'i, walaupun mukim kita ini dah penuh dengan orang Islam, semua dah dapat bahagian mereka, kalau boleh kita cari lagi orang Islam yang belum dapat bahagian ataupun belum dapat daging korban. Dahulukan orang Islam terlebih dahulu. Sehinggalah memang tidak ada langsung, dah 2-3 hari cari tak jumpa, baru nak bagi. Baru kita dibenarkan atau digalakkan, dibenarkan untuk memberi daging korban itu kepada orang bukan Islam. Itu dalam masyarakat Syafi'i lebih aula, ya, lebih molek kita dahulukan orang fakir miskin. Ini dalam bab yang 1/3 untuk fakir miskin tu. Tapi kalau untuk bagi makan, kalau katakan kita buat makan-makan jiran tetangga, ada non-Muslim jiran kita, dia mari makan, tak salah. Cuma waraknya, kalau kata ada non-Muslim yang akan datang, sebuah atau 2 buah rumah yang jiran kita tu akan datang, kita tambah dengan daging yang kita beli. So, insyaAllah tidak ada masalah. Ya, maknanya dia orang makan tu, makan daging yang kita beli. Kalau orang kata, Ustaz, tu kita kena masak asing ke? Tak payah. Sekali je. Kita anggap kita dah campur sekali. Jadi apa yang dimakan tu adalah makan lebihan daripada daging yang kita beli. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, biasa yang kami buat korban di tempat sendiri atas nama ketua keluarga. Musim COVID ni, surau kawasan saya tak buat. Jadi saya buat di luar negara atas 2 nama. Nama suami satu bahagian dan nama saya satu bahagian. Kalau kita serah pada wakil uruskan dan tidak melihat haiwan korban tersebut, boleh ke? Dan kami yakin dia dapat uruskan dengan baik. Boleh, tak ada masalah. Tak syarat untuk tengok. Ya, yang penting kita wakilkan kepada orang yang amanah. Itu yang paling penting. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau nak wakilkan, wakil kepada NGO yang betul-betul amanah. Saya nasihatkan, jangan bagi kepada NGO yang kita tahu tidak amanah. Kita kena selidik juga, kaji dulu NGO-NGO ini, sebab ramai sangat yang menjual korban di luar negara. Ni sekarang ni ramai pula yang menjual korban di Mekah. Saya pun tak tahu ada tak ke sana buat ibadah korban Mekah, ibadah korban dekat Mekah tu. Sebab haji pun dilimitkan, nak semayang dalam masjid pun dilimitkan. Tu semua tu benda-benda yang mengelirukan. Jadi kena cek betul-betul, semak betul-betul, tanya ya rakan-rakan kita dekat Mekah kalau boleh, kalau ada lah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, contoh kalau saya nak buat korban ke anak, tapi saya tak buat akikah anak, macam mana? Baik. Kalau nak buat ibadah korban, baik. Tapi tengok kepada anak tu. Kalau anak tu masih lagi di bawah umur 2 tahun, kita akikahkan anak tu. Akikah itu lebih baik. Lebih baik sebab memang Nabi SAW suruh kita akikahkan budak tu. Kita akikahkan budak tu. Nanti bila dia dah dewasa, dia dah besar, dia pula buat ibadah korban. Dia buat atas diri sendiri, dengan duit dia, dengan usaha dia, dia buat. Itu lebih baik. Macam kita mak bapak, disunatkan kita buat akikah untuk anak kita. Itu tanggungjawab mak bapak. Tanggungjawab setiap individu ialah melakukan ibadah korban bila dia mempunyai kemampuan. Itu sebenarnya. Ya. Kalau anak tu kecil, bawah 2 tahun, ya, kita buat akikah untuk mereka. Kalau ada kemampuan lagi, bawah 7 hari, itu lebih baik. Tapi kadang-kadang anak tu lahir lebih awal kan. Jadi tak sempatlah 7 hari. Sebab waktu korban, ibadah korban ni mesti bulan Zulhijjah.
ya, pada hari yang telah ditetapkan, hari raya pertama sampai hari ketiga. Jadi kalau nak tunggu itu mana sempat, anak lahir awal lagi. Jadi macam mana? Kita niatkan untuk ibadah akikah anak kita tu, sebab masih lagi kecil, kita buatkan akikah untuk mereka. Nanti bila mereka dah balik, mereka dah ada duit sendiri, mereka akan korban atas diri mereka sendiri. Lebih elok gitu. Ustaz, saya nak buat akikah satu bahagian kat anak, tapi saya dan suami share duit. Boleh ke? Boleh, tak salah tuan-tuan puan. Share suami isteri, tak ada salah. Sebab itu akikah. Kan? Akikah. So share, tak ada masalah. Boleh. Assalamualaikum Ustaz, saya dah buat satu bahagian korban tahun ni. Rupa-rupanya adik-beradik saya ada buat satu bahagian untuk saya juga. Jadi dikira bagaimana? Tak apalah, dapat dua bahagian. Satu bahagian yang kita buat sendiri, satu lagi bahagian untuk yang adik-beradik kita tolong buat untuk kita. Allah, bagus yang adik-beradik kita tu. Jadi tak ada masalah, kita dapat dua bahagian. Yang penting daging tu bukan kita ambil semua, kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Assalamualaikum doktor, korban dibolehkan tak diniatkan untuk kedua orang tua yang telah meninggal, sebab semasa hayat beliau pernah berhajat tetapi tidak sempat melakukannya. Mohon pencerahan. Boleh. Memang para ulama membenarkan kita melakukan ibadah korban kepada ibu bapa atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan ketika mereka hidup untuk melakukan ibadah korban. Boleh, tak ada masalah untuk kita buat. Cuma afdalnya kita buat untuk orang hidup. Yang hidup buat untuk diri dia dan juga orang-orang hidup yang lain. Tapi kalau katakan kita tahu mak bapak kita susah dulu, kita nak buatkan untuk mereka, tidak ada salah. InsyaAllah sampai dengan izin Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum doktor. Kalau mampu buat korban seekor, tapi buat hanya satu atau dua bahagian, macam mana? Tak ada masalah. Dia mampu seekor, afdal buat seekor. Tapi dia mampu, dia nak buat, dia nak jimat mungkin, dia nak buat satu bahagian saja. Boleh, tak ada masalah. Mungkin lebihan duit itu dia buat bagi makan kepada orang fakir miskin, orang susah, ya, B40 ketika musim-musim COVID-19. Tak ada masalah. Ustaz, adakah kita kena bagi upah kepada tukang sembelih lembu? Mestilah kena bagi upah. Tapi bukan daripada daging. Kita kena bagi upah asing. Itu sebabnya saya cakap tadi, kita kena bagi upah kepada wakil-wakil kita ni yang bawa daging kita pergi mana-mana ni. Pergi masuk kampung, keluar kampung, pergi agih-agih ni, duit minyak ni semua kena bayar. Jadi nak bayar tu kena masuk include siap-siap dalam nilai daging tu. Maksudnya dalam nilai kita bayar mula-mula tu. Berapa nilai lembu tu? Nilai lembu harga dia RM4,500. Jadi tapi pihak syarikat ambil RM5,500. RM1,000 dia orang ambil untuk kos pengurusan. Kos bayar tu, kos bayar penyembelih, kos bayar makanan dia, kos bayar urusan. Semua tu dimasukkan dalam RM1,000. Bukan seekor tu je. Dia buat banyak. Jadi dapatlah lebih kurang 10 ke 15,000. Tak kisahlah. Mengikut kepada kadar pengurusan yang mereka sepatut ambil. Tak salah. Boleh, memang kena bayar. Cuma jangan bayar daripada daging. Itu tak boleh. Itu buat sembelih semua, kutik seorang sekilo, bagi kat penyembelih. Tak boleh. Sebab apa? Kita tidak dibenarkan. Nabi tak benarkan kita ambil daging untuk bayar kepada penyembelih. Kita kena bayar asing. Bayar duit asing. Wallahualam. Okey. Kalau tak ada soalan, kita berhenti dulu setakat ini. Jadi kita anggaplah bahawa ibadah korban ini merupakan satu ibadat yang baik untuk kita amalkan bersama. InsyaAllah kalau kita dapat lebih, kita kongsi-kongsikan. Kalau kita tak dapat, jangan bertukar cita. InsyaAllah Allah akan bagi rezeki yang lain. InsyaAllah. Maafkan saya tuan-tuan dan puan kalau ada salah dan silap. Kita berdoalah kepada Allah. Semoga Allah merahmati kita. Allah jaga kita daripada COVID-19 yang sangat-sangat menakutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibat da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Doakan saya tuan-tuan dan puan. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.